Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Dr. Syaril dan kali ini kita berjumpa secara maya. Saya ingin terpaksalah kita buat secara maya sebab ada clash timetable. Masing-masing ada hal kerja, jadi untuk sesi kali ini kita akan jumpa secara maya dan sesi ini saya nak um, mengumumkan pengumuman bagi pertandingan. Sekejap, tengok buka ni. Buka sekejap. Pertandingan fotografi. Keputusan pertandingan fotografi bengkel banner pasukan kompetensi tinggi. Okey. Jadi ni dia, kita keluarkan dulu. Okey, jadi dalam penilaian ni, untuk makluman, saya diamanahkan oleh mungkin pihak urus dia, terutama sekali Encik Syarul, untuk membuat penilaian beberapa gambar atau foto yang telah dirakamkan semasa bengkel tersebut dijalankan pada minggu lepas. Jadi sebelum saya umumkan, suka untuk saya beri sedikit gambaran bagaimana cara saya membuat penilaian. Okey, cara saya buat penilaian. Untuk makluman, bila kita menilai fotografi ni banyak sangat aspek. Tapi saya cuba narrow down aspek tersebut. Maksudnya saya tak adalah ambil secara detail. Terutama sekali apabila foto-foto tersebut, bila diberi pada saya dapati foto-foto tu memang bukan foto original. Maksudnya rakam terus bagi, ada proses letak hashtag lah. So bila letak hashtag tu, mungkin dia punya resolution dia dah jadi rendah. Bila jadi rendah, warna tu mungkin dah lari. Jadi dalam kes ni saya cuba minimumkan, saya tak nilai banyak lah tentang warna. Kalau ikut gambar tu, warna pun kita tengok, setiap tona warna, shadow, kita tengok lah. Tapi itu saya tak nak tengok sangat. Tetapi perkara yang banyak saya lihat, saya lebih tengok kepada art of seeing. Art of seeing fokus kepada komposisi. Okey, komposisi. Apa maksud komposisi? Ini juga bagus untuk kita semua. Bila kita membuat rakaman atau ambil gambar selepas ni, kita dah start fikir bagaimana nak mengambil gambar, kompos foto tersebut. Terutama sekali foto-foto yang melibatkan manusia, situasi, subjek secondary menyokong kepada subjek primary. Itu semualah. Okay, walaupun sebenarnya mungkin yang ambil gambar ni dia pakai snap je kan, tapi ni just saya share supaya kita boleh tambah lagi ilmu, supaya foto-foto yang akan kita rakam selepas ni mungkin insyaAllah lebih baik daripada sesi kali ni. Dan sebenarnya kalau nak lagi cantik lah pertandingan yang akan datang, kita letak title. Title tu pun dia memberi impact nama gambar tersebut. Itu mungkin kita akan datang lah, kita akan buat. Okey, jadi saya share sedikit. Terutama sekali bila saya cakap tentang composition, saya bermula dengan, at least kita akan tengok, kita panggil rule of third. Rule of third ni maksudnya dalam kita punya frame dibahagikan kepada bahagian ini, dan subjek utama tu kita akan letak pada dot pertemuan line tu. Pertemuan line. Okey, ini rule of third. Yang kedua adalah diagonal rule. Golden section, Golden section dulu. Golden section maksudnya dia lebih kurang macam rule of third, tapi pembahagian dia lebih berbeza. Macam rule of third tu memang dia lebih kurang sekata kalau line dia, tapi golden section ni dia lebih fokus pada bahagian yang tengah-tengah tu. Tak, maksudnya dia punya bahagi line tu macam itulah caranya. Itu rules dia lah. Okay? Dan yang terakhir adalah diagonal rules, yang memang dia menyerong macam tu. Dia ada dia punya game dia lah. Tetapi maksudnya daripada 3 elemen ni, kita lepas ni dah boleh kompos gambar macam mana rupa gambar kita. Okey, ini yang kes pertama. Kalau nak tengok contoh tentang rule of third, saya rasa saya ada sediakan contoh. Contoh macam daun ni.
kita letak sebegini je. Tetapi sebenarnya dia ada rules dia yang dah dipatuhi. Nampak? Rule of third tu dipatuhi. Dekat titik pertemuan line tu. Okay, macam ni juga. Titik pertemuan line tu kita letak subjek. Tapi dalam kes foto ni dia ada satu lagi elemen leading line. Sebenarnya sebelum ni pun tadi ada leading line. Dia punya batang daun tu dia lead kepada ke atas dan ke tepi. Yang ini anak ni dia ambil apa? Dia ambil foto guna kamera. Dia halakan ke sebelah sana, nampak? Dia macam satu line sebenarnya. Sama juga macam ni. Ini dia ada leading line tau, dipanggil leading line. Maksudnya dia membawa, dia dah ada rule of third, dah follow rule of third, tapi dia ada leading line yang menghala kepada subjek utama. So setiap gambar yang maksudnya saya nilai tu, saya tengoklah antara elemen-elemen ni. Okay, macam ni juga leading line. Okay, leading line. Dia lead, daun tu dia lead kepada pengantin tersebut. Okay, ini contoh. Dalam fotografi, semua elemen yang kecil-kecil ni membawa maksud yang besar. Sebenarnya sama juga dalam live kita. Dalam live kita sebenarnya benda-benda kecil itu memberi impact besar kepada result yang lagi besar. Kadang-kadang kita terasa macam, peranan aku kecil je. Kita tak boleh fikir macam tu. Sebab peranan yang kecil yang kita rasa kecil tu sebenarnya, dia boleh memberi impact yang besar kepada organisasi. Itu benda yang sangat penting kita kena fikirkan. Sebab itulah kita memang nak fikir benda besar. Kita memang fikir benda yang hebat-hebat je. Bagus. Tapi jangan lupa benda-benda kecil. Sebab itulah kalau dalam Islam kita kena faham kenapa hukum tu dipecah kepada wajib, sunat, makruh, harus, haram. Ada sebab. Jadi dalam live kita pun macam tu juga. Yang kecil-kecil tu kita raikan dan kita support. Sentiasa support kawan-kawan sekeliling kita lah. Mungkin ada yang terkurang, kita raikan dengan cara macam mana kita nak bantu. Dan sebenarnya benda paling penting adalah, bagi saya, dalam organisasi ni kita kena positif, support each other. Sebab sampai satu ketika nanti kita akan tua sama-sama dan kita nak happy sama-sama. Hidup ni kena happy dan sihat. Okay. So itu sedikit sebanyak macam mana saya menilai foto-foto yang diberi. Dan sekarang adalah tiba masanya untuk saya umumkan untuk 9 hadiah sagu hati. Okay. Sebab dia ada 9 hadiah sagu hati dengan 3 hadiah utama. Tempat ketiga, tempat kedua dan tempat pertama. Tapi saya umumkan 9 hadiah sagu hati. Dan setiap foto tu pun, kalau saya tak silap, saya ada macam komen sedikit-sikit lah. Tak semua, tapi mana yang saya sempat saya komen lah. Okay. So untuk sagu hati yang pertama adalah untuk foto ini. Tahniah diucapkan kepada pemilik foto. Saya tak pasti sama ada ini Azrael punya ataupun siapa punya, sebab Azrael ada dalam tu. Tapi bila cakap Azrael, jadi saya tak pasti. Jadi sesiapa kepunyaan foto-foto ni nanti boleh rujuk dengan Encik Syarul, sebab hadiah semua ada pada Encik Syarul. Okey. Jadi foto ni sebenar-benarnya kalau kita kata kita nak improve lagi akan datang, kita kena ambil kira subjek utama dengan subjek yang lain. Sebenarnya dalam foto ni kalau takat kita ambil gambar orang berenang, dia macam biasa. Jadi bila ada penyu tu, dia lagi impact foto ni dan dia nampakkan kejernihan laut tu. Dan kalau nak improve lagi akan datang, mungkin boleh hati-hatilah dengan beberapa elemen ni. Kalau dalam foto ni Encik Azrael tak tengok foto, dia lagi best lah. Atau dia berinteraksi dengan penyu tu ke. Lepas tu yang ada sebelah kiri tu ada terpotong orang dan kalau bendera Malaysia berkibar tu lagi best lah. Maksudnya kita kena tunggu momen bendera tu berkibar. Sebab itulah kadang-kadang dalam fotografi orang akan snap multiple snap. Dia akan daripada 100 snap tu dia ambil satu je yang terbaik. Maksudnya momen tu yang akan buatkan foto tu mahal. Okay, itu yang pertama. Sagu hati yang pertama. Tahniah diucapkan sagu hati yang pertama. Okey.
Jadi seterusnya kita pergi ke foto yang kedua. Foto ni adalah, sebenarnya foto ni nampak macam biasa, tapi sebenarnya kalau kita boleh loosekan sedikit, sebab dia terlalu tight. Terlalu tight tu maksudnya macam tak bawah boat tu, laut tu tak berapa nampak. Lepas tu pokok tu pun tak bernampak. Tapi subjek ada. Dia nak gambarkan, tak tahulah ni JT ke apa kan. Tapi subjek tu ada. Kalau kita widekan sikit, kita mungkin ambil foto ni lebih wide, nampakkan awan ke, nampakkan hutan sana ke, yang hijau tu. Dia nampak combination of colours, biru, hijau, dan mungkin langit lah. Itu sagu hati yang kedua. Okey, tahniah. Okey, sagu hati seterusnya yang ketiga. Kalau tengok foto ni, saya tak tahu sunset atau sunrise. Dia ada elemen leading line. Ombak laut tu sebenarnya dia lead, dia halakan ke ferry ke kapal ni lah. Tapi sayangnya foto, maksudnya kapal dalam foto ni dia terpotong. Sebenarnya dalam fotografi ni, apa saja foto kita ambil, zaman sekarang kita bukan semata-mata nak ambil foto tu setakat ada. Zaman dulu mungkin alah kita ambil asalkan ada. Zaman sekarang kita nak ada value foto tu. Value tu boleh jadi kita create value, ataupun memang dah sedia ada. Kalau kita shoot dah ada value. Contohnya macam kalau kita dekat Menara Pisa, kita berdiri dekat depan Menara Pisa, kita shoot. Sebab Menara Pisa tu sendiri dah bagi value untuk gambar tu. Tetapi dalam banyak-banyak foto yang diambil ni, kebanyakannya adalah kita create value tu. So bila kita create, kita kena faham composition yang sesuai. Itu sama juga dengan kalau event-event dekat faculty, walaupun kita ambil gambar rakan-rakan, cuba kita komposkan sesuai. Dia adalah posing, kita nak posing macam mana. Posing macam mana tu kita sebagai subjek. Tapi bila kita nak snap tu, kita kena lebih sensitif. Mata tu kena tengok yang terbaik. Terbaik, okey? Okay, so itu antara komen untuk maksudnya pandangan saya lah berkenaan dengan foto ini. Okay, seterusnya sagu hati yang seterusnya foto ni. Foto ni dia main depth of field, dia of field. Maksudnya ada fokus, ada maksudnya blur. Tapi sebab kita tak nampakkan real, yang ni sebenarnya batu ke, batu karang ke. Jadi sebenarnya kalau nak kita widekan sedikit lagi, ataupun kita nampakkan yang dekat dalam, yang dekat depth tu atau dekat blur tu, mungkin kawan-kawan dia ke kan, yang lebih kurang sama, so kita boleh dapat gambaran lah. Itu kalau kita nak cantikkan lagi lah untuk yang akan datang. Okay. Seterusnya, ini pun sama juga. Okay, ini pun sama juga. Maksudnya dia nak nampakkan subjek utama tu ialah mungkin batu karang lah. Saya pun tak pasti ni subjek apa, batu karang. Tapi sayangnya batu karang tu sengit sikit. Kalau nampak dia straight, lepas tu kalau lah boleh dielakkan bot yang sebelah kiri warna merah tu, tak ada dia lagi kemas lah. Dan orang yang terpotong tu, sebenarnya orang tu mungkin dia nak gerak sana, tapi kalau kita tunggu sikit lagi, dia nampak lagi clean lah foto ni. Dia ada satu line dari subjek yang batu karang tu ke bot tu. Itu lebih kurang macam tu lah kita interpretasi foto ni. Okey, seterusnya. Ini mungkin sunset kot. Saya jangkakanlah sunset. Okey, foto ni smart. Tapi sayangnya angle tu sebenarnya kalau kita nak cantikkan lagi, kalau saya lah shoot, saya akan ambil angle yang sebegini. Macam ni. Saya akan ambil angle macam ni. Maksudnya kalau kita rujuk baik semula rule of third tadi, rule of third kita ada guide dia. Titik dua line sebelah kiri kita tu bertemu dengan titik melintang, garis melintang. Ini tahniah Okay, next. Ini memang direct, dia follow rule of third, tapi mungkin dia terlus lebih sikit. Sebenarnya rule of third ni, game dia ialah memang dibahagikan beberapa line. Sebab itulah dalam handphone kita ke dalam kamera digital dia ada line tu. Kadang orang kata apa benda sibuk line ni kan. Sebenarnya line tu dia adalah panduan untuk kita bila kita nak shoot. Kita nak letak subjek kita utama tu dekat mana. Itu sebenarnya. Sebenarnya untuk foto ni sebenarnya dia nak main siluet. Dia siluet tu dia dah smart lah. Kalau dia shoot
betul-betul ikut rule of third yang proper lah. Sebab macam ni dia macam dia dia terkanan sikit foto tu kan. Bila terkanan sikit maksudnya kalau kita ambil rule of third tu, line tu dia tak bertemu lah. Tapi dia still ada idea lah macam mana nak compose foto ni. Okay, next, Sagu Hati. Ini lebih kepada main mungkin star, maksudnya lampu tu dia jadi star 8, star berapa kan. Tu lepas tu dengan main color. Sayangnya sebab mungkin angle ni macam sengit sikit. Kalau dia betul-betul smart, sebenarnya dia ada apa dia ada term yang term line tu tau. Line maksudnya macam apalah dipanggil jap. Dia bukan leading line. Dia something spiral bukan. Leading line leading line lah saya rasa. Dia leading, masa kalau tengok dia punya lengkuk tu dia ke mana kan. Tapi dia sengit sikit. So kalau kita faham rule of third, kita main rule of third, lepas tu kita main leading line tu. So itu antara yang kalau kita nak improve lagi lah untuk foto ni. Okay, lepas tu satu lagi dekat bahagian bawah foto ni dia ada, saya tak tahu lah ada orang ke apa kan. So yang di situ tu sebenarnya kita kena jelas kita nak masukkan dia ke tak. Kalau kita nak masuk, kita kena usahakan supaya kita nampakkan dia betul-betul nampak subjek tu. Tahu? Sebab dia macam tak seimbang, dia macam terang gelap. So dia tak seimbang lah sebenarnya. Okay, kalau kita nak improve lagi untuk yang akan datang. Okay, next. Yang ini kalau kita kata dalam architecture memang ada style-style ambil gambar macam ni, dia nampak 3D. Dan kalau betul-betul kita nak nampakkan dia simetri, kita buat simetri betul-betul. Simetri ni maksudnya macam betul-betul yang pertemuan bangunan tu betul-betul kat center. Lepas tu simetri tepi tu kita betul-betul set, biarkan dia sama lah. Lepas tu dekat atas tu mungkin ada something lah kita nak letak. Mungkin bulan ke ada kat atas kan, ataupun apalah yang ada dekat situ, bintang ke, kita nak nampakkan benda ni. Ataupun kita ke bawahkan dia, maksudnya kita nampakkan bahagian bawah. Bahagian bawah tu, bahagian bawah apa yang ada. Okay, so tadi tu adalah untuk Sagu Hati. Jadi tahniah diucapkan kepada yang berjaya membawa pulang hadiah Sagu Hati. Dan sekarang saya nak umumkan tempat pertama, kedua, ketiga. Kita bermula dengan tempat ketiga. Okey. Sekali lagi, penilaian-penilaian yang dibuat ni memang kita buat tak adalah terlalu teliti, tetapi saya lebih fokus pada art of seeing, focusing on more on composition. Jadi harap jangan bukanlah elakkan daripada orang kata pertandingan keputusan pengadil adalah mutamat lah, macam itulah. Harap-harap macam itulah. Okey. Kita nak buat ni pun for fun kan. So next time nanti kita buat lagi tambah baik lagi lah pertandingan fotografi. Menarik sebenarnya buat pertandingan fotografi setiap event. Menarik, sangat menarik sebenarnya. Okey, so tempat pertama sampai ketiga, antara yang dipilih adalah berdasarkan beberapa kriteria. Sama juga kriterianya. Dan saya nampak art dalam setiap foto yang dirakamkan. Okey. Jadi kita bermula dengan tempat ketiga. Jadi tempat ketiga adalah foto ini. Foto ini dia simetri, dia kemas. Okey. Dan senang cakap dia memang simetri lah. Maksudnya kalau kita potong tu memang dia nampak reflection dua-dua tu lah. Dan dia memang berhati-hati bila dia letakkan angle tu. Tapi kalau perhatikan dia apa tu namanya, bagi saya memang smart lah. Just dia yang mengurangkan sikit foto ni bila awan tu tak hidup lah. Awan tu bila tak hidup tu nampak tak berapa best sikit lah. Tapi dia still okay sebenarnya foto ni. Keseluruhan foto ni okay.
nak nampak cantik awan tu sebenarnya, itu yang kita kena faham golden hours. Golden hours dengan sebaik saja setiap kali lepas hujan. Bila apa saja bangunan, bila kita nak shoot, selalunya lah orang akan shoot golden hours. Dan golden hours ni maksudnya macam dari pagi sampai pukul 8 lebih, pukul 9. 9 tu paling last lah. Maksudnya matahari tu dia tak terlalu naik atas kepala tau. Dia macam macam studio light. Angle dia 30 degree or to 60 degree lah. Tahu? Sama macam ni lampu ni. Nampak dia degree dia tak terlalu atas, tak terlalu bawah. Dan sama ada awal pagi sampai pukul 8 lebih 9 ataupun dia berat ke petang waktu zaman sunset tu. Okey, maksudnya antara pukul 5 sampai pukul 7 macam tu sebab matahari dah turun. Dia macam angle studio light lampu tu, dia pancar direct macam tu. Jadi itu yang pertama, golden hours dia panggil. Sebab itulah bila kita nak shoot gambar bangunan, kita kena tengok fotografer yang profesional sebenarnya. Dia akan tengok angle, dia akan tengok angin, dia akan tengok cahaya tembak mana. Sebab kadang-kadang sesuai dia ambil waktu awal pagi, kadang tak sesuai dia ambil sebelah petang. Sebab dia nak tengok angle cahaya tu, sebab dia nak tengok bayang tu jatuh ke mana semua. Itu semualah. Okey, dan dia akan tengok selalunya kadang-kadang kan, walaupun dia nak ambil satu bangunan, macam dulu saya pernah ada buat job ambil gambar di Putrajaya. Kita shoot, kita walaupun nak shoot satu bangunan, tapi kita akan minta ada satu tempoh. Satu tempoh tu mungkin kita akan kata 1 minggu. Dengan harapan, kita memang shoot setiap hari, tapi kita nak shoot untuk satu bangunan je setiap hari. Tapi bila ada je hujan sebelah pagi, waktu time golden hours, waktu tu kita shoot. Sebab selepas hujan, waktu golden hours, bangunan akan lebih fresh. Foto dia fresh. Dan bila kita buat editing, dia lagi cantik. So itu nampak cerewet kan. Tapi itulah, dalam fotografi ni memang hal-hal kecil tu dia sangat penting. Sebab itulah bila orang tak berapa pentingkan sangat fotografi ni, saya macam, bukan saya kata tak nak buat lagi, just macam okay, orang lain pun boleh buat lah. Macam itulah saya punya. Sebab kita nak buat detail, tapi bukan orang tak hargai. Maksudnya bila seseorang tu ambil gambar, dia ada passion nak shoot dan share. Dia shoot dan share tau. Fotografi ni, kalau dulu saya ingat lagi bila saya shoot fotografi, penat sebenarnya. Sebab kita berfikir, setiap kali kita fikir shoot, timing, kan. Jadi kita kena hargai. Macam sesiapa yang masuk pertandingan ni pun, saya memang hargai. Sebab itulah bila Encik Nizam dia contact saya memang suka pada orang yang suka ambil gambar. Sebab dia cuba nak menzahirkan sesuatu seni yang ada dalam diri dia. Kalau dia dah belajar, lagi cantik lah. Okay? Jadi sebab itulah kita kena hargai kepada sesiapa sahaja yang ambil gambar kita atau hasilkan gambar untuk organisasi. Kita kena hargai orang-orang ni. Sebab tanpa mereka, takkan susah kita nak ceritakan satu sejarah. Just imagine gambar-gambar merdeka semua tu kan. Siapa yang shoot? Kadang kita pun tak kenal siapa yang shoot. Tetapi gambar tu menjadi sejarah sebab digunakan pada masa akan datang. Bukan digunakan waktu merdeka tu, waktu akan datang. Jadi sebab itulah kita kena hargai orang yang shoot. Buat gambar, hasilkan gambar untuk kita, untuk organisasi kita. Sebab itulah setiap kali kalau orang ambil gambar kita, jangan lupa cakap terima kasih. Sebab tanpa mereka, gambar yang dia ambil tu takkan jadi. Okey. Sorry lah. Itulah lecturer kan bercakap je. Okey. Tempat ketiga. Jangan marah. Tempat kedua, jatuh kepada foto ini. Foto ini. Okey. Foto ini kalau saya tengok, dia more to kita nampak lah combination siluet. Siluet ni maksudnya dia jadikan subjek tu gelap lah. Dan pada masa sama dia ada main dengan cahaya. Maksudnya ini gambar ni dapat bonus banyak sebab dia ambil momen tau. Momen. Waktu bermain dengan cahaya. Cahaya tu pula dia nampak ada ray of light. Something sikit. Tahu. Tapi sayangnya sebab kalau awan dia dah cantik. Awan dia dah cantik. Ada colour biru langit. Tapi sebab dia ada apa, daun-daun yang sebelah kanan atas tu sikit tu je. Yang itu dia kalau tak ada tu lagi better lah.
Kalau nak ada, kita betul-betul ada kan. Kalau tak, kita boleh keluarkan lah. Itu kau tanya pada saya lah. Dan dia memang nampak dia punya rule of third ni lah. Macam mana dia susun foto ni. Okey, ini untuk yang tempat kedua. Dan untuk tempat pertama, dia ada value art. Walaupun foto ini mungkin nampak macam tak ada banyak colour, tapi art dari segi composition, susun, kesepaduan warna, colour seimbang. Lepas tu ada feel foto tu, ada jiwa. Dia banyak markah kat situ lah. Jadi foto yang mendapat tempat pertama adalah foto ini. Dia ada reflection, role of third still ada. Role of thirdnya sampai ada 2 subjek yang penting. Ada leading line, calm, feeling dia, nampak lah. So that's why bila kita melihat foto, dia ada tengok dengan jiwa, mata, dan interpretasi sebab saya terpaksa interpret sendiri sebab dia tak ada. Selalunya kalau fotografi tu dia ada tajuk, lepas tu dia ada explanation. So bila explanation tu yang akan kita nampak apa yang cuba disampaikan oleh fotografer ni. Tapi sebab foto ni hanya sekadar foto, jadi saya interpret sendiri apa yang saya nampak. Jadi ini adalah yang mendapat tempat pertama. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua yang pemenang dari Sagu Hati sampai 1, 2, 3. Dan saya harap kepada yang masih belum berpeluang, mungkin kita akan buat lagi pada masa yang akan datang. Jangan putus asa sebab bila cakap tentang fotografi, art dia adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Kita kena berlatih hari-hari. Bila kita berlatih, dia akan jadi mahir. Sama juga dengan kerja, kita buat hari-hari. Kita berlatih, kita lebih mahir. Dan kita tak nafikan kadang-kadang yang kita mahir tu kita perlu ajar orang lain pula. Dengan nada yang lebih bukan macam nak menjatuhkan lah. Kita lebih kepada nak support, nak sokong dia supaya dia boleh jadi lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Okey. Jadi itu sahaja saya panggil pengumuman saya. Dan terima kasih atas peluang dalam memberi pengumuman ni. Dan saya mengambil kesempatan untuk mohon maaf sekiranya ada yang terkasar bahasa dan macam ada orang cakap, aduh kenapa gambar ni kan? Jadi saya minta maaf sebab saya hanya menilai. Sebenarnya kalau lagi better kita kena cerita penilaian ni lebih awal. Tapi sebab bila saya tengok overall foto, saya cuba narrow down lah kriteria tu. Kita tengok part mana. Sebab kalau nak lagi best, kita bagi kategori architecture, landscape, moment kan. Dia ada kategori. So semua orang boleh pilih minat masing-masing. Kan? Jadi tak apa, akan datang kita akan improve lagi insya-Allah. So itu sahaja daripada saya untuk sesi ini, dan harap kita akan improve lagi pada masa yang akan datang, sebab insya-Allah akan ada rezeki lagi untuk masa-masa yang akan datang. Jadi saya rasa sampai di sini saja pengumuman ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.